Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys for joining. Zamir ada. Hai Zamir. Okay. Sofis ada. Selim. Selim. Turn 7. Farid okay Dia jumpa Turn 7. Okay. Jumpa lagi malam ni dalam full course yellow daripada SSAD, Split Second Advanced Driving. Okey, sengaja saya tak letak apa-apa caption ataupun tak letak apa-apa topik malam ni. Tapi sebenarnya ada topik lah. Okey, kita malam ni kita cerita sebelum tu nak cerita apa? Macam mana semua preparation? Okey, MSF hujung minggu ni. Okey tak? Zamir kita dah okey? Salim dah preparation dah okey? Macam mana you guys yang lain-lain? Okey, semua masing-masing tengah sibuk siapkan kereta. Okey, jangan hi Jai. Alright, again terima kasih banyak sebab bersama saya lagi pada malam ni di Full Course Yellow. Malam ni kita dah dekat MSF ni, okey, dah dekat MSF ni. So kita cerita pasal MSF sikit, okey. Cerita pasal MSF, cerita pasal perjalanan ataupun the moment kita masuk, kita nak join MSF, and then sampailah kita race, and then sampailah kita habis race, lebih kurang apa nak buat, officialsnya macam mana, pegawai-pegawai perlumbaan ni macam mana, siapa nak jumpa. Sebab kadang-kadang selalu saya dengar, and then selalu yang jumpa saya masa saya dekat atas, masa saya dekat area race control ke, masa jadi DSO hari tu, ataupun masa jadi series steward ke, ramai yang naik atas tanya dekat mana nak jumpa, ataupun dia tak tahu dekat mana nak pergi. Dia tak tahu mana nak pergi. Dia nak protes ke, dia nak cakap transponder dia tak jalan ke, dia nak check apa ke, apa pun semua kadang-kadang diorang tak tahu. So kadang-kadang bila dia naik dan dia pun tak tahu siapa nak jumpa, tu sekadar cengang-cengang, cengak-cengak dekat depan tu, kesian. Jadi malam ni saya nak ambil peluang ni sebab kita ada 1 minggu lagi untuk MSF, particularly on MSF lah. Sebab besok bila kita nak pergi ke MCS, dan saya akan share pula macam mana dengan MCS. Dia roughly sama je, basically sama, tetapi mungkin adalah sikit-sikit yang dia punya proses tu ada beza sikit-sikit lah, minor. Okay, minor lah. Okay, selamat malam semua. And then kalau ada apa-apa nak tanya ataupun terasa nak tanya ataupun yang tak clear apa semua, boleh terus tanya. So nanti kan saya akan cuba jawab kalau kita ada masa lagi, ataupun kita akan share lah, tengok macam mana kita discuss ke apa. So kalau ada apa-apa just bagi tahu saya, ataupun just letak kat sini komen. Okay, first kali bila kita nak join MSF, and then satu lagi tolong sharekan kepada grup-grup lain. Macam mana saya nak share? Sekejap, saya nak share sikit. Share to group. Okay. Saya nak share dekat MSF sekejap. And then Sekejap. Okay. Alright. Bila kita cerita pasal race, macam saya cakap minggu lepas ataupun episod yang sebelum-sebelum ni, please check dia punya rules. Please check rules dia. Sebab rules dia mungkin akan ada perbezaan di antara setiap event. Okay. Rules and regulation, rules on the technical, okay, technical regulation dia semua kena check. Okay.
So bila kita dah check apa semua, kita dah buat race preparation, and then kita dah ada racing team, lepas tu kita dah ada sponsors, ataupun kalau tak ada sponsor dan kita ada bajet untuk kita pergi untuk race, untuk pergi ke perlumbaan, dan sampailah harinya untuk kita pergi, and then kita register. So saya, kalau tak salah saya, untuk MSF dia orang ada buka untuk registration kan. Saya pun lupa lah, semalam ke hari ni ke, sorry. Okay, so diorang ada buka registration dekat Sunway. And then kalau misalnya rasanya semua dah kena register, okay, so tak apalah, saya skip kepada hari kejadian ataupun hari race tu. Hari race tu, bila hari sampai hari race tu, ke mana kita biasanya pergi mula-mula. So first kali kita kena pergi kepada tempat registration. Okay, tempat registration yang mana kalau misalnya MSF biasanya buat registration awal kan. So kena bagi masa registration ni siapa kita deal. Deal memanglah biasanya kita deal dengan dealer. Okay, tapi sebenarnya dealer tu SWAT ataupun siapa, dealer Sarah tu SWAT, dia adalah sebagai SOM ataupun Secretary of the Meet. Secretary of the Meet ni siapa? Diorang lah akan menguruskan semua registration. Okay, siapa ataupun apa yang perlu kita buat, apa yang kita perlu submit adalah kita kena fill up all the forms, and then buat payment. Yang paling penting sekali adalah kena submit driver's punya license. Okay, driver's punya license. Driver's punya license ni racing license. Okay, racing license. And then racing license ni mesti valid. Lepas tu selain daripada racing license yang valid, kepada ada driver-driver atau pada kompetitor yang di bawah 18 tahun, so dia dekat dalam form tu kena make sure parents dia sign. Parents dia kena sign. Sebab 18 tahun ni dia mesti ikut pada tarikh lahir. Pada tarikh lahir, bukannya dia ikut tahun. Okay, pada tarikh lahir. Sebab benda-benda semua akan dicek ataupun akan diperiksa akhirnya nanti oleh stewards dan sebagainya. Okay, tolong pastikan kalau misalnya ada kompetitor yang di bawah 18 tahun, and then tolong sign. Okay, tolong sign. Parents dia tolong sign. Okay, so kita akan pergi kepada SOM ataupun Secretary of the Meet, di mana kita akan submit semua form, and then semua driving license, racing license, and then kita buat payment dan sebagainya. Itu settle bahagian registration. Okay, dalam masa yang sama, dan di registration juga biasanya tengok kalau dekat situ, kalau lah cari tanya mana ada scrut form. Okay, untuk scrutineering. Bila nak ambil scrut form, ambil scrut form tu, lepas tu dah habis scrut form, dah ambil semua, dan dah settle payment apa semua, then kita pergi kepada timekeeper. Okay, timekeeper yang dekat cermin kaca tu, kat luar. Dia macam sebelum kita daripada bilik SOM tu kan. So kalau kita nak turun ke tangga depan, dan kita akan lalu kat bilik kaca tu. So yang itu adalah tempat ataupun timekeeper. Biasanya juga Mazran ataupun Haris kat sana, ataupun pembantu-pembantu dia ada kat situ. So tolong minta ataupun tolong settlekan dengan transponder. Okay, transponder settlekan dari segi deposit dia, and then buat letak fill up form dia, nombor kereta mana, apa semua ada kat situ. And then jangan lupa letak nombor telefon. Okay, so bila dah habis dekat atas, ada dua tempat, SOM dengan timekeeper. Lepas tu apa kita perlu buat adalah pergi ke kereta, and then fill up scrut form. Lepas tu bawa kereta pergi ke scrutineering. Okay, so ingat macam mana saya cakap sebelum ni, scrut kali ni ataupun scrut yang masa kita nak bawa kereta yang mula-mula ni, scrut yang pertama ni adalah lebih kepada untuk safety. Dia nak tengok untuk safety, bukan untuk sama ada kereta tu comply ataupun tidak dengan regulation, tapi untuk dia punya safety features dia punya cut off switch dia punya fire extinguisher dan lain-lain. So please check, please make sure. Tolong lagi masih ada 1 minggu ni untuk preparation. So please get ready, be ready. Readykan kereta sebaik-baik mungkin.
Okey, supaya nanti kalau ada apa-apa dekat screen ni susah sikit kalau kita nak keluar masa tu baru nak buat dan sebagainya kan. Okey, so please check untuk screw yang kali ni untuk yang awal ni adalah first screw adalah untuk safety. Okey. Selepas daripada screw boleh balik kepada boleh ke pit masing-masing dan tengok jadual. Okey, tengok jadual dan tunggu sehingga drivers briefing. Okey, drivers briefing kalau biasanya kalau MSF akan buat dekat media center. Okey, media center kat ramai tu dekat tempat besar tu kan. Okey, cari media center and then kita akan ada drivers briefing. Okey, siapa yang buat drivers briefing? Normally yang akan buat drivers briefing adalah COC. Okey, siapa itu COC? COC adalah clerk of course. Siapa itu clerk of course? Dialah yang akan ataupun dia ni senang macam CEO lah, CEO untuk the whole event hari tu. Okey. So apa yang dia buat? Dia akan bagi drivers briefing and then COC juga dia ada kuasa penuh untuk menjalankan the whole event. Dia nak stop ke, dia nak apa ke apa semua untuk kuasa dia. Okey, semua ada dalam kuasa dia. Tapi bersemuanya ada dia punya reason lah kan. Jadi whatever yang run pada hari tu semua COC. Dan dia pun selepas dia habis bagi drivers briefing apa semua, and then COC juga akan turun dan akan pergi buat inspection dan sebagainya. Okey, saya tak nak sentuh sangat banyak kepada official sebab bukannya macam taklimat untuk official tak. Saya cuma nak share macam mana perjalanan dia daripada awal kita masuk untuk pergi ke event tu, and then siapa yang kita akan jumpa dan sampailah habis nanti. Siapa yang kita mungkin perlu jumpa ataupun siapa kita nak jumpa dan di mana. Okey. Seterusnya selepas kita ada drivers briefing dan tolong okey, bila cakap pasal drivers briefing drivers briefing adalah benda yang paling penting, yang paling mustahak. Semua drivers kena attend. Semua drivers, semua kompetitor kena attend drivers briefing. Okey, sebab kalau tak attend drivers briefing, macam-macam boleh jadi. Mungkin kena penalty, mungkin kena fine dan mungkin DQ, mungkin tidak dibenarkan langsung masuk ke track dan sebagainya. Okey, dan selalu saya counter lah. Problem ni ada kadang-kadang selalu juga. Jadi bila kita tanya kenapa tak sign attendance ataupun tak sign drivers briefing, jawapan dia ialah dia tunggu kereta tak sampai lagi, ataupun kereta breakdown apa semua. Okey, tolong please bagi tahu dengan kru dan sebagainya, tolong biarlah assign lah someone else, orang lain untuk pastikan kereta tu sampai tidak. Kereta sama ada sampai atau tidak, nombor 2 yang paling penting, bukan nombor 2 maksudnya, yang paling penting sekali adalah driver dulu. Okey, driver mesti attend drivers briefing. Okey, driver mesti attend drivers briefing. Okey, kalau misalnya bila drivers dah attend drivers briefing, dan benda akan lebih baik, lebih senang sikit nak berurusan. Dan kalau misalnya kereta kena sampai sebelum scrutiny punya bay tutup. Okey, sebelum scrutiny punya bay tutup, dan kereta kena sampai. Okey, tapi yang paling penting, sebab biasanya scrutiny punya bay adalah tutup mungkin lebih lewat sedikit ataupun lewat lagi daripada drivers briefing. Jadi drivers briefing, semua kompetitor, semua driver kena datang, kena hadir, kena dengar dan kena tanda tangan. Okey. Seterusnya, selepas daripada kita jumpa COC dan kita akan turun balik ke pit masing-masing, dan kita akan bersedia dengan kereta, dan kita akan check dengan kita punya schedule, kita punya jadual, bila kita nak ataupun bila kita punya time kita. Okey, bila kita punya sesi. Okey. Selepas tu, okey, COC akan menjalankan tugas-tugas dia, tanggungjawab dia, yang dia akan dibantu oleh deputy COC, selain daripada race control dan marshal yang terlibat. Okey, marshal yang terlibat, marshal dekat setiap turn tu kita akan ada, diorang ada sediakan marshal, ataupun marshal tu lah akan tengok sama ada orang ni
mana-mana yang insiden ataupun mana-mana infringement, driving standard infringement yang diorang yang kompetitor langgar ataupun diorang kompetitor silap, dan then diorang ni akan bagi tahu. Okey, diorang akan terus waki kepada race control. Macam tu cerita dia, atau macam itulah perjalanan dia. Setiap turn ataupun setiap marshal post diorang akan ada memang ada marshal yang di-assignkan. Hai Macil. Apa beza COC? Okey, sekejap nanti abang cerita lagi pasal COC dengan ni. Kita jalan dulu. Okey, kita jalan dulu. Siap. Okey. Selepas daripada COC, dia akan dibantu menjalankan the whole event. COC yang akan duduk. Kalau misalnya perasan, siapa-siapa yang pernah pergi kepada dekat dalam race control tu, buka je, masuk je pintu sebelah kanan, dekat tangga yang atas sekali, yang mula-mula sekali. Itulah tempat duduk COC. Okey, itulah tempat duduk COC. Okey. Selepas tu, so race akan bermula ataupun event ataupun sesi akan mula. Practice sessionnya, and then qualifying session dia, lepas tu race session dia dan sebagainya. So bear in mind, selepas daripada tu semua kena ikut arahan marshal. Kalau MSF biasanya Abang Mi akan sibuk panggil semua kereta untuk keluar, untuk and then line up, sama ada line up untuk grid ataupun line up untuk keluar praktis dan sebagainya. Okey. Lepas daripada tu, bila race. Okey, bila race. Kalau bila race, tengah race apa semua, and then katalah ni macam mana cara ataupun macam mana apa dia punya prosedur. Katakanlah dia ada dua, kita bagi dua dulu. Satu ialah bila insiden ataupun ada racing, ada insiden yang berlaku semasa race. Apa yang dibuat adalah marshal akan report. Okey, marshal akan report kepada race control, and then race control akan terus investigate. Bila investigate, dia tengok dekat dalam CCTV, tengok apa semua, tengok every angle semua, dan kalau MSF kita ada DSO, okey. Lepas tu DSO akan report ataupun suggest kepada report kepada COC, and then COC akan tengok, dan COC juga akan, kalau insiden tu adalah insiden yang biasa ataupun insiden yang dah dimasukkan ke dalam sporting regulation, okey, dalam SR memang dah ada insiden tu. Okey, katalah dive bomb, sudah biasa tu maksudnya si COC memang dah boleh keluarkan apa juga penalty based on sporting regulation atau based on regulation yang telah ditetapkan. Sekiranya kalau insiden tu yang tak ada dalam SR, tak ada dalam regulation, so COC akan report kepada steward. Okey, dan steward akan, so ini bila pada steward pula. So steward ni adalah dia macam senang cerita, kalau dalam hierarki organisasi, COC ni adalah macam CEO lah. Okey, COC ni macam CEO, and then steward adalah board of director. Okey, steward adalah board director. So steward mempunyai kuasa penuh kepada semua benda. Okey, tetapi dia tidak boleh, steward tak boleh mencampuri urusan COC semasa COC menjalankan race dia. Okey, tapi steward akan tunggu, dan bila COC report kepada steward, dan barulah steward terima report tu, dan steward akan buat kerja dia pula. Steward akan tengok sama ada dia perlu investigate atau tidak. Dia akan pergi tengok dekat screen ke ataupun dekat CCTV balik. Kemudian dia akan panggil driver atau kompetitor yang terlibat dengan insiden tu. Okey, kita akan panggil. So steward akan panggil driver yang terlibat, and then duduk dua-dua, and then masing-masing kita panggil hearing, semacam perbicaraan lah, mini perbicaraan. Panggil dua-dua, and then dua-dua akan ceritakan apa yang berlaku dalam kereta masing-masing, apa yang diorang fikir, apa yang yang berlaku pada diorang pada masa tu, yang menyebabkan dua-dua tu bertembung ataupun collision tu terjadi. Okey, insiden tu terjadi. Lepas tu dua-dua ni akan diminta keluar sekejap, dan steward akan bersidang, dan steward akan tentukan apakah penalti yang akan dikenakan kepada mana-mana kompetitor. Okey, so habis bahagian penalti.
Kalau misalnya itu adalah insiden yang melibatkan insiden yang detect ataupun dilihat ataupun direport oleh marshal. Okey, yang direport oleh marshal. Tetapi kalau misalnya insiden tu katalah mungkin biasanya dia ada race diary, so semua benda akan masuk ke situ. Tetapi kita sebagai kompetitor, kita yang dalam kereta, katalah under yellow flag, saya tengah bawa kereta, tiba-tiba nampak kereta Maicil, kan Maicil potong saya. Okey, so saya tak puas hati. Bila saya tak puas hati, masa race dah start balik, kita boleh teruskan race. So tapi kena ingat, bila masa dia potong tadi, di mana, dekat mana, turn berapa, lap ke berapa, itu kita kena take note. Okey, supaya habis je race nanti terus boleh log in report ataupun protes biasanya kepada, kalau dekat MSF kita ada bilik CRC, competitor relation center, competitor relation center, CRC, dekat Chalet nombor 8 atau nombor 9 yang ada simulator biasanya kan, yang dekat MSF. So yang itu, bila kita rasa tak puas hati dan kita terus pergi sana, dan kita kena tulis untuk log report tu, supaya biar kita, dan report tu akan dihantar ke atas untuk diinvestigate ataupun disiasat. Setakat ni insyaAllah tak ada lagi yang tertinggal. Yang tertinggal tak ada lagi. Okey, tapi mesti log report sebaik saja habis race. Okey, sebab semua benda mesti buat 30 minit selepas habis race. Okey. Kalau ada apa-apa soalan nanti bagi kita tanya lagi Okey. Tapi sekarang ni bagi saya habiskan sekejap. So bila dah habis dan benda yang sama juga, bila report tu sampai ke atas, and then COC, DSO akan buat investigation dan sebagainya, dan mungkin akan dihantar kepada steward, dan steward akan panggil sama juga. Jadi tadi detection untuk insiden ada dua. Satu boleh terjadi daripada marshal punya report, and then satu lagi boleh terjadi pada kalau kita yang kena dalam kereta. Okey, kita yang kena dalam kereta, dan kita terus ingat di mana tempat, turn berapa, lap berapa lebih kurang, and then kita pergi report. Okey, alright. So habislah. Okey, bila dah habis race, semua orang akan pergi, dan top 3 ataupun top 5 yang podium finisher akan ditahan kereta-kereta diorang ni dekat kita panggil Park Fermé. So bila diorang dah dipanggil, dah duduk dekat Park Fermé ni, masa ni scrub team akan datang, dan kali ni scrub team akan datang dengan objektif yang berbeza, iaitu this time dia akan tengok sama ada benda ni comply ataupun tidak dengan regulation ataupun technical regulation. Okay, so that's why macam saya cakap hari tu dalam episod yang lepas, tolong pastikan kereta comply dengan technical regulation. Alright, sekarang saya nak tengok apa soalan yang ada. Okay, sekejap Okay, saya kepada Maicil tanya tadi, apa beza steward dengan COC? Macam saya cakap tadi, steward dia jadi macam board of director dalam satu company, board of director. Okay, kalau dia yang ada kata pemutus terakhir. Kalau COC dia macam CEO, tapi dia ada kuasa penuh untuk runkan the event. Okay, clear tak Syed? Okay, then Steve, tolong renewkan lesen, tak sempat renew, tak bolehan, tak sempat. Besok adalah hari, boleh sekejap je renew lesen. Tak tahu join ke tak. Okay. Sifu todak terbangkan lesen tu boleh ke? Okay, sekejap Okay, stress test. Stress test kena buat bagi kompetitor yang berumur 45 tahun dan ke atas. 45 tahun dan ke atas. Maksudnya 45 tahun pun kena buat. Bukannya 45 ke atas, maksudnya 46 dan ke atas kan? Tak, dia 45 tahun dan ke atas kena buat stress test, dan stress test kena buat
2 tahun sekali. Okay, clear 2 tahun sekali. Stress test wajib kena buat tak? Kena 2 tahun sekali. Okay, dah tu kena stress test. Kalau muda tak payah. Okay, apa jadi kalau terjadi kesalahan tetapi tiada protes? Kalau misalnya dia ada dua, Acil. Kalau misalnya kita rasa benda tu salah, tetapi sebenarnya dalam marshal dah report, katalah marshal dah report dekat tentu A dengan kereta nombor 1 dengan kereta nombor 10, kereta nombor 1 dengan kereta nombor 9 insiden. Jadi kalau kita yang terlibat, kalau kita rasa dia salah, dan kita balik, kita kena buat protes lagi. Tapi kalau kita tak protes, so kita tak tahu sama ada betul ataupun tidak si marshal ada report ataupun tidak. Tapi kadang-kadang ataupun biasanya marshal dah report. Marshal dah report, and then kalau misalnya tak ada protes dan kalau misalnya ada protes pun, sebab bila setiap insiden yang jadi, marshal akan report in, dan kita akan terus ataupun pihak race control, COC, DSO apa semua akan terus tengok video tu. Dan mungkin pada kita mungkin dia salah, tapi bila marshal dah tengok ataupun DSO dengan COC dah tengok, mungkin tak ada kesalahan kat situ, dan benda tu mungkin tak jadi apa-apa. Itu sebabnya kalau benda tu anything terjadi kepada kita ataupun kepada orang lain ke apa semua, yang penting adalah pada kita lah. Bila pada kita, dan terus pergi report ataupun pergi isi borang dekat CRC. Okey, tolong terus isi borang dekat CRC. Okey. 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 Selain daripada tu, ada apa-apa lagi yang nak tanya? Clear tak, Syil? Okey. Kalau ada apa-apa nak tanya, silakan. Nanti mungkin lepas ni saya ada 2 kali lagi, hari Selasa dengan hari Jumaat. So salah satu daripada tu nanti saya akan letak episod tu, saya akan tulis ataupun saya akan share semua marshal post yang ada dekat mana-mana. Kalau Zaman boleh nego tak? Biasanya tak. Okey, biasanya tak boleh. Sebab dalam MSF pun kita ada sebenarnya kita, okey, contoh tak ada kat sini. Sebab biasanya kita akan check itu sebab gunanya ataupun itu sebab, okey, nak cerita sikit, steward akan ada 3 orang. Steward biasanya akan ada 3 orang. Satu is chief steward, okey, ataupun chairman steward, and then 2 adalah second steward, and then the third one, yang satu lagi adalah series steward. That's why kenapa bila Mak menjawab soalan kecil, kalau sama boleh nego tak, biasanya ini akan refer kepada series steward. Sebab series steward yang akan ada semua report the whole series, ataupun sekarang MSF dah ada berapa tahun, so akan ada satu compilation untuk semua denda ataupun semua fine, semua penalti yang ada, semua ada kat situ. Dan tapi walau macam mana pun adalah perubahan ataupun amendment setiap tahun, daripada tahun ke tahun. Tapi semua rekod ada. Jadi whatever rules ataupun whatever penalti yang dikenakan akan based on apa yang pernah terjadi sebelum ni. Okay? So biasanya kalau saman memang dia takkan turunkan, sebab kita ataupun macam saya sendiri bila dalam as one of MSF dan Exco, kita dah bincang, ada reason dia kenapa saman tu tinggi ataupun saman tu rendah, ataupun ada saman duit dan ataupun ada hanya penalti time ke dan sebagainya. Sebab sebenarnya
Saya terkejut pula. Okey, sebab memang kita dalam masa yang sama kita nak race, dalam masa yang sama kita nak enjoy. Dan kalau kita lihat daripada dulu-dulu, kebanyakannya dulu-dulu masa beberapa tahun dululah, bila kita cerita pasal driving standard, ada yang dive bomb, okay? Dekat turn 1 tu macam end of the world. Start race, lepas tu kat turn 1 semua dah berpusu-pusu, semua dah. Jadi itu sebab kenapa hati-hati, penalti akan dikenakan sangat tinggi, sangat berat kepada di turn 1 dan di first lap. Okay? Turn 1 tu paling tinggi. Dalam first lap, turn 1 paling tinggi. Lepas tu the whole first lap pun agak tinggi berbanding dengan lap-lap lain. Okay, sebab apa? Sebab kita nak katalah nak educate tu macam, sorry kalau saya agak mungkin keras ke apa, tapi itulah kita nak sama-sama develop racer-racer supaya kita ada satu mindset ataupun satu race yang kita boleh kategorikan berkualiti, yang masing-masing tahu macam mana nak defend, masing-masing sama-sama ada sportsmanship yang tinggi, okay, untuk habiskan race sama-sama. Sebab kita ramai juga ataupun ada juga kereta-kereta yang kita bawa ke race, kita tu juga kita bawa ke daily driving dan sebagainya, on the road dan sebagainya. Jadi kita nak pergi, kita nak race sama-sama dan kita nak enjoy sama-sama. Okey, ada apa-apa lagi? Okey. Dalam masa yang sama, kalau ini apa terjadi, selalu bila kita dah habis praktis, okay, tolong check, ataupun masa praktis tu tolong check cepat-cepat dekat skrin sama ada nombor kita naik atau tidak. Maksudnya transponder tu detect ataupun tidak. Okay, kalau tak detect and then terus naik, jangan pergi ke SOM, jangan pergi ke Secretariat Remit, jangan jumpa COC ataupun jangan jumpa steward. Masa tu terus naik dan terus pergi cari timekeeper. Okey, pergi cari ke timekeeper. Sama ada Mazran ataupun Haris lah, biasanya ada dekat timekeeper. So terus jumpa dia dan tanya apa masalah dia. Dan sebab kadang-kadang timekeeper tu mungkin yang kalau yang sendiri punya, kadang-kadang ada yang problem tak renew, ada yang pasal renewal punya problem ke, ataupun ada bateri tak cukup ke, macam-macam lah. Tapi so kena refer kepada timekeeper. Okey. Sekiranya kita dipanggil untuk naik atas jumpa COC ataupun jumpa steward. Okey. Biasanya akan ada runner yang akan turun, yang akan cari kita supaya untuk kita naik, dan dia kata okey, bang, steward nak jumpa, bang, COC nak jumpa. So yang ni akan clear. Nanti runner tu yang akan bagi tahu sama ada COC ataupun steward yang akan nak jumpa. Okey, bila naik atas boleh jumpa, katalah kalau saya COC dan terus pergi ke race control. Kalau steward, pergi terus kepada bilik steward. Okey, tolong naik, kalau naik maksimum 2 orang lah. Sebab satu is competitor and then satu lagi so called team manager. Okey, 2 orang cukup. Jangan bawa 20 orang pula, sebab bukannya apa, orang-orang lain pun mungkin ada masalah. Jadi bila ada 20 orang, satu tim bawa 20 orang naik atas, satu tim lagi bawa 20 orang naik atas, walaupun bukan dia orang sendiri yang ada insiden each other, tapi mungkin orang lain, tapi kat depan tu dah crowded. Okey, dan crowded, benda ni semua kita pun semua manusia biasa. Jadi takut-takut kalau kita dah stres, macam-macam hal dekat dalam race apa tu semua, and then bila keluar dengan serabut apa semua, takut terkeluar perkataan-perkataan yang tak sedap. Jadi biarlah kita kalau boleh naik at least 2 orang.
Okey, 2 orang, 1 orang driver dia, and then 1 orang lagi manager dia. And then bila tanya, semua kita boleh bincang cara baik-baik. Sebab kalau misalnya kita naik atas, kita ngamuk-ngamuk sebenarnya tak ada benda pun yang boleh solve. Okey. Dan kalau misalnya lepas daripada kena penalti tadi tu, dan kita ada masa 30 minit untuk kita bayar atau untuk kita protes balik, ataupun untuk kita appeal hukuman ataupun penalti yang dah dijatuhkan tu. Okey, Majil, kalau kita kena panggil tapi next race pun kita drive, boleh postpone lepas race tak yang lagi satu tu? Okey. Kalau kita kena panggil and then next race tu kita drive, okey. Tolong hantar race manager untuk naik. Okey, tolong hantar race manager untuk naik. Sebab apa? Sebab bila kita ada satu kes, bukanlah kes ni bukanlah kita salah, confirm kita salah pun tidak. Tapi bila kita dah satu kes yang kita terlibat dengan satu insiden ke whatever, satu, and then kita tengah pending. So kita akan terus ke sana. Bila pending kat sini, result apa semua dekat sini akan tertahan. Okey, ini rasional dia. Result yang dekat yang race 1 tadi atau result yang kita kena tadi tu akan tertahan. Bila tertahan, kalau misalnya kita lepas daripada 30 minit yang habis race tadi, so result tu nanti akan jadi daripada provisional akan jadi final result. So apa berlaku adalah masalah dia bila kita habis second race, which is after 30 minutes tu, and then kita naik baru kita perasan, ni tadi tak betul, patutnya kita macam ni. Then kita dah tak boleh dah nak amend result tadi. So apa-apa hal kita terlibat pun dalam satu kita terlibat dengan apa-apa, tolong hantar wakil. Sekurang-kurangnya tolong hantar wakil. Sebab kan kita at least kita ada masa sikit. Bila kita dah habis race dan sebelum kita jump, mesti kita punya pembantu, kita ada manager apa semua kan. Terus cakap je. Ali bukan nama sebenar, ataupun Ahmad bukan nama sebenar. Kau tolong bagi tahu bla 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 bla, tadi aku dekat turn sini buka report dekat belakang, and then pergi lock ke atas. Contoh. Okey, so masa tu kita pergi lah. And then kalau macam kita kena panggil, suruh minta tolong wakil daripada tim race manager untuk naik, untuk dengar apa yang nak diambil kat sana. Sebab naik tu bukan mestinya kita kena buat hearing, mungkin. Tapi kita tengok kalau misalnya driver tu ada tengah race dan sebagainya, ada dekat atas ada budi bicara, takkanlah tak suruh dia stop and then tak. Tapi jangan bagilah hantarlah wakil supaya at least yang di atas, officials, pegawai-pegawai perlumbaan yang di atas, at least diorang tahu apa terjadi. Okey, apa terjadi dan akan dia akan bagi tahu apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dibuat selepas tu. Okey, clear Jin? Minum sikit hari ni. Hai semua. Azrin ada, Rashdan ada, Apai, Zam ada, terima kasih. Azrin Adri pun ada. Okey. Syah Sabok, Wak Mi. Hai Mi. Okey, clear ya Cik? Alright. Selamat malam Faiz. Faiz Maruf ada. Chris ke tahun ni? Hai. Uncle Kipli mana? Kau jangan tulis-tulis macam-macam kat dalam ni. Kau punya perkataan pendek-pendek je kan? Okay. Encik Fauzi ada dekat Melaka ke dekat Sipitang? Encik Mael, Encik Rafizi pun ada. Terima kasih semua sebab bersama saya. Okey, tak ada apa-apa. Kalau misalnya ada apa-apa, minta tolong sharekan saya punya sharekan
video-video saya, video-video daripada split second advanced driving SSAD, tolong sharekanlah di mana-mana, sebab di SSAD kita buat kita cover ataupun kita sembang-sembang. Saya kita bukannya nak bagi macam nak bagi kelas seperti itu, tidak. Kita sembang-sembang benda-benda yang biasa, benda-benda yang Mr. Ravin, this direction. So kita sembang-sembang kat sini, kita share dalam keadaan ataupun dalam bahasa yang biasa yang kita gunakan, bahasa yang biasa gunakan, supaya pada saya at least kalau ada masalah kita boleh bagi penerangan, and then orang-orang yang mungkin first time ataupun orang-orang yang tak tahu di mana nak tuju apa semua, then dia boleh cari orang yang betul, dia boleh dapat some idea apa yang ada ke atas tu, mana bilik steward, mana bilik COC, and then kalau perlu, kalau misalnya nak ada berkenaan dengan registration ke apa ke semua, pergi tengok dekat SOM, okay, dan sebagainya. Okay. Tolong sharekan kepada semua, tolong like page SSAD. Selain daripada racing, memang kita ada safety driving, advanced driving, defensive driving, dan racing kelas. Apa yang kita buat, kita mainly ataupun kita punya specialty adalah kita ada syllabus, kita ada step by step, kita ada theory, and then kita ada simulator practice, and then kita ada practical ataupun dekat track racing kita ada practical sama ada di track ataupun di kawasan lapang untuk defensive driving dan sebagainya. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya stop di sini dulu untuk malam ni, untuk episod kali ni. Kita akan jumpa lagi pada hari Selasa nanti, insyaAllah 9.30 malam, dan hari Jumaat. Dan kita ada 2 lagi episod sebelum kita akan race hari Ahad. Tapi kemungkinan besar hari Ahad tak ada, sebab pergi ke go-kart mungkin, Rotex Max, tengok macam mana. Tapi InsyaAllah lagi dua episod akan datang, kita akan share lagi sikit. Tapi masa tu bukanlah untuk ni. Hari ni kita cerita pasal siapa officials yang kita deal with. So next kita akan ada marshal post, di mana marshal post nanti, dan apakah yang biasanya terjadi masa kita berlumba. Okey, contoh nak nampak minyak asap berkepul, dan kita terus bawa lagi, ataupun kita tak nampak asap berkepul tapi kita tahu ada minyak, and then kita bawa lagi kereta apa semua, dan beberapa benda lah. So mungkin saya akan sharekan benda-benda tu nanti akan datang di episod akan datang. Okey, baik, itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi yang bersama-sama saya pada malam ni, bersama di Full Course Yellow daripada Split Second Advanced Driving. Ingat, Split Second Advanced Driving SSAD, drive with knowledge. Okey, terima kasih sekali lagi dan selamat malam.